Terdapat pelbagai jenis barangan di rumah anda seperti pakaian, bekas plastik, bakul, beg plastik, botol-botol air, cawan, kapet, kerusi, buku-buku, termasuklah juga peralatan yang ada di dapur di rumah anda. So, murid-murid tahu tak yang sebenarnya semua ini adalah polimer. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Noraini. Bertemu lagi dalam video kali ini untuk Sains Tingkatan 4. Video kali ini kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 9 iaitu Kimia Industri. Untuk video kali ini kita akan teruskan kepada standard kandungan 9.3 iaitu polimer. Mari kita lihat standard pembelajaran berikut. Yang pertama, menerangkan polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Yang kedua, menerangkan proses pempolimeran tambahan. Yang ketiga pula, kita nak berkomunikasi mengenai ciri dan juga proses penvulkanan getah. Dan yang keempat, menjana idea tentang teknologi terkini berasaskan getah. Baiklah murid-murid, di awal video tadi kita telah melihat pelbagai jenis barangan yang terdapat di rumah kita. Tahukah anda yang semua barangan itu sebenarnya adalah polimer? Sama ada dalam bentuk polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan pelajaran kita berkaitan dengan polimer. Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer ini dikenal sebagai monomer. Polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Polimer semula jadi wujud secara semula jadi, manakala polimer sintetik adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Okey, sekarang mari kita lihat contoh bagi polimer semula jadi beserta monomer dan kegunaannya. Polimer semula jadi yang pertama adalah kanji. Monomernya adalah glukosa dan kegunaannya adalah untuk memberikan tenaga. Protein pula terdiri daripada monomer asid amino dan kegunaannya adalah untuk membina sel dan tisu badan. Getah asli pula terdiri daripada monomer isoprena dan kegunaannya adalah untuk membuat produk berasaskan getah. Contoh-contoh polimer sintetik adalah polietina yang mempunyai monomer etina dan kegunaannya adalah untuk membuat botol plastik, beg plastik dan juga baldi.
Polisterina pula terdiri daripada monomer sterina dan kegunaannya adalah untuk membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Perspek pula terdiri daripada monomer metil metakrilat dan kegunaannya adalah untuk membuat cermin pesawat dan juga tingkap kenderaan. Getah sintetik terdiri daripada monomer neoprena dan kegunaannya adalah untuk membuat sarung tangan, tayar kenderaan dan juga tapak kasut. Proses pempolimeran ialah proses percantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Penyah polimeran pula adalah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Polietina ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya iaitu etina. Getah asli adalah merupakan getah yang diperolehi daripada susu getah atau dikenali sebagai lateks yang didapati daripada batang pokok getah yang ditoreh. Susu getah asli ini merupakan polimer semula jadi yang banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Ciri-ciri bagi getah asli adalah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik serta tidak telap udara. Molekul-molekul getah berbentuk rantai yang disalaputi oleh membran protein yang bercas negatif. Cas-cas negatif ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain dan kekal sebagai cecair. Bagaimanakah lateks ditukarkan kepada bentuk pepejal? Jom kita saksikan video animasi tindakan asid terhadap lateks. Zarah getah dalam lateks terdiri daripada molekul-molekul getah yang diselaputi oleh membran protein yang bercas negatif. Cas negatif ini menghalang zarah-zarah getah daripada mendekati antara satu sama lain dan menghalang getah daripada menggumpal. Asid mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Apabila asid ditambah kepada lateks, ion hidrogen yang bercas positif akan meneutralkan cas-cas negatif pada membran protein. Zarah-zarah getah yang neutral akan mendekati antara satu sama lain serta saling berlanggar. Proses yang berterusan ini akan menyebabkan selaput membran protein pecah dan molekul-molekul getah terbebas. Molekul-molekul getah bergabung antara satu sama lain dan menyebabkan lateks tergumpal. Perubahan lateks kepada pepejal dinamakan
penggumpalan lateks. Tahukah anda bahawasanya getah akan tergumpal walaupun tidak ditambah asid jika dibiarkan lama? Hal ini berlaku disebabkan oleh tindakan bakteria yang masuk ke dalam lateks dan menghasilkan asid dan meneutralkan membran protein molekul getah. Jadi, bagaimanakah lateks dikekalkan dalam bentuk cecair? Ini adalah cas positif daripada asid akibat tindakan bakteria. Oleh itu, kita akan menambahkan alkali yang mengandungi ion-ion hidroksida yang bercas negatif. Ion-ion hidroksida ini akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid dan menyebabkan cas-cas negatif kekal pada membran protein molekul getah. Keadaan ini akan menyebabkan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar seterusnya kekal dalam keadaan cecair. Sifat semula jadi getah asli yang lembut dan tidak tahan haba adalah tidak sesuai digunakan untuk membuat sesuatu bahan seperti tayar kenderaan. Suhu yang tinggi dan panas akan menyebabkan tayar ini menjadi lembik dan cair apabila terkena permukaan jalan raya yang panas. Jadi, bagaimanakah kita perlu mempertingkatkan sifat getah asli ini? Sifat getah asli ini dapat ditingkatkan dengan menukarkan getah asli kepada getah tervulkan. Proses penvulkanan boleh membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Penvulkanan adalah proses pemanasan getah bersama sulfur. Melalui proses penvulkanan, atom-atom sulfur ditambah ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Getah yang diperolehi melalui proses ini disebut sebagai getah tervulkan. Sulfur yang ditambah menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah. Oleh sebab itu, apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan sukar untuk menggelonsor dan apabila haba dikenakan, struktur molekul getah tervulkan sukar diputuskan. Maka getah tervulkan adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Ciri-ciri bagi getah tervulkan adalah keras dan lebih kenyal, tahan terhadap haba, tidak telap terhadap cecair dan udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak mudah teroksida di udara, dan penebat elektrik yang baik. Kegunaan getah tervulkan adalah untuk membuat tayar kenderaan, sarung tangan dan juga tapak kasut. Penyelidikan dan pembangunan terhadap getah yang dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia perlu diteruskan supaya industri getah di negara kita bertambah maju pada masa hadapan. Beberapa penemuan baru telah dihasilkan menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan pembinaan. Apakah teknologi yang dikatakan ini? Antara teknologi terkini berasaskan getah adalah asfal terubah suai getah bekuan CMA sebagai konkrit asfal untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan
keretakan jalan raya. Getah kala merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada lateks untuk kegunaan seni visual. Pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, namakan satu polimer semula jadi dan polimer sintetik serta monomernya. Jawapannya adalah polimer semula jadi contohnya adalah protein dan monomernya adalah asid amino. Manakala polimer sintetik pula adalah polietina, monomernya adalah etina. Soalan yang kedua, berikan 4 perbezaan antara getah asli dan getah terwulkan. Jawapannya ialah, murid-murid perlulah membuat kotak untuk menjawab soalan perbezaan supaya nampak lebih jelas. Jadi, getah asli adalah kenyal, lembut, tidak tahan haba dan mudah teroksida. Manakala, getah terwulkan pula adalah lebih kenyal berbanding getah asli, keras, tahan terhadap haba dan tidak mudah teroksida. Soalan yang ketiga adalah, huraikan cara menghasilkan getah terwulkan daripada getah asli. Jawapannya ialah, pemanasan getah asli dengan sulfur. Getah asli dipanaskan pada suhu antara 100 hingga 150 pada tekanan tinggi. Kemudian tambahkan 3 hingga 5% sulfur dimasukkan ke dalam getah yang dipanaskan. Baiklah murid-murid, anda telah pun pelajari dalam video ini berkaitan dengan polimer semula jadi dan juga polimer sintetik dan juga proses pempolimeran tambahan, proses penwulkanan getah dan juga teknologi terkini berasaskan getah. Jadi murid-murid, jika anda mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah menulis di bahagian komen di bawah. InsyaAllah cikgu akan cuba menjawabnya. Anda juga boleh bertanya pada guru anda di sekolah nanti ataupun boleh rujuk buku teks. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung video dan cikgu harap kamu telah pun subscribe channel saya, iaitu channel Cikgu Noraini Gaming. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.